Okay, so hari ini masa yang diberikan untuk cikgu hanya 1 hour. So dalam 1 hour ini, cikgu nak kurangkan masalah anda dalam kimia. Okay, sebenarnya persoalan anda sekarang, cikgu cantik hari ini. Very good, thank you Praveen. Okay, so yang penting untuk hari ini adalah pelajar, you all still, walaupun dah dekat dengan exam, 5 hari untuk exam, kamu masih menanti-nantikan cikgu. Apa bahagian yang saya kena fokus? Betul tak? Itu adalah persoalan kamu, betul tak? Okay, so most of you still don't know benda apa yang saya kena baca dalam topik mana cikgu. So what should I focus and what are the topik-topik ramalan, betul tak? So that's the pelajar sekarang kerana kamu ada pelbagai subjek untuk kamu nak fokus. So untuk cikgu hari ini, kamu tak apa, kamu bagikan peluang kepada cikgu hari ini. Cikgu akan tolong anda seberapa yang boleh, di mana cikgu akan give you all the tips mengikut ramalan kita daripada analisis tahun 2020 trial percubaan kertas kimia. Okey, kertas kimia kertas 1 dan kertas 2 kita dah buat analisis, dan analisis cikgu hari ini lebih kepada kertas 2. Okey, kertas 2 di mana bahagian A dan bahagian B dan juga bahagian C. Okey, so kita akan tengok beberapa topik-topik penting, dan masa allocation cikgu untuk setiap subjek adalah hanya setiap topik adalah 5 minit sahaja. So it's really cikgu kena terlalu pantas, tetapi cikgu akan buat seberapa mana maksimum yang saya kena bagi kepada anda. So I'll give you the maximum. Okay, according to your nota, kita dapat nota ramalan seminar. Okay, dah dapat nota ramalan seminar belum? Dah? Nampak tak? Okay, clear. So pelajar nampak? Okay, semua nampak ya? Okay, mengikut permakahan dan juga instrumen dan juga tentang kertas 1 dan kertas 2, allocation of the time, allocation of the question, dan permarkahan memang kamu dah tahu, tapi mungkin kamu akan buat kesalahan di mana dari segi masa, okay? Persediaan dari segi masa, maksudnya allocation of time kamu akan jadi salah. So cikgu hanya nak terangkan bahagian itu sahaja kepada anda. Untuk kertas 1 you only have around berapa minit? 1 hour and 15 minutes, right? 1 hour 15 minutes is enough, tapi jangan terlalu lama dekat soalan sehingga soalan 20. Which means sehingga soalan 20 you kena habiskan dalam setengah jam atau 40 minit. You have to go cepat, jangan lambat sangat. Yang cikgu nak tekankan di sini adalah bahagian A. Bahagian A biasanya kamu kena mengambil masa untuk 8 soalan. Kamu dah ada 8 soalan, bukan lagi 6 Nombor KBSM is KSSM. So kita ada 8 soalan. Untuk 8 soalan biasanya kita perlukan minimum time of 1 hour and 10 minutes. Okay, 1 hour and 10 minutes. 1 jam 10 minit. Dan untuk bahagian B kita biasanya memerlukan masa dalam 30 minit. Okay, kita allocate masa untuk 1 jam dalam 1 jam untuk kertas bahagian B dan bahagian C, 30 minit for your bahagian B and around 35 minit for your bahagian C. Okay, 35 minit for your bahagian C. Okay, kerana bahagian C ni kamu kena plan for procedure and also kamu kena lebihkan pada soalan-soalan modification, right? And lagi lebih kurang 10 to 15 minutes, tolong pelajar, tolong you used to cek balik soalan-soalan yang kamu dah siap, tapi jangan cek secara mendalam, maksudnya takut korang tukar jawapan pula bagi jawapan yang betul. So make sure you ada last 15 minutes or 10 minutes to check ataupun untuk buat soalan yang kamu dah tertinggal. Jangan tidur dalam dewan. Itu pesanan cikgu yang penting untuk kamu hari ini. Okay, so dengan cepat kita tengok kita jumlah topik yang kita ada dalam kimia adalah lebih kurang berapa chapter? 13 chapter. Chapter 1 tu buang, mungkin keluar dalam objektif sahaja. Yang penting untuk kita yang chapter-chapter seterusnya. Pelajar kamu sentiasa menghadapi masalah dalam chapter apa cikgu beritahu. Kamu punya masalah adalah acid base, kamu punya masalah adalah rate of reaction, manufactured, sebatian karbon, redox, termokimia, tak apa, boleh lagi cikgu. Boleh hidup lagi. Dan kita ada polimer kimia dan juga kimia industri. Okay? Chapter-chapter ini adalah chapter yang pelajar sentiasa malas nak buat revision actually. So hari ini cikgu akan beritahu kamu apa bahagian yang kamu kena fokuskan. According to your nota, saya dah bagi analysis to you. So analysis ini cikgu dah bagi analysis yang penuh kepada anda berserta sekali dengan dia punya apa soalan-soalan telah diminta. So I don't want to talk about that. Kalau kamu ada masa, kalau kamu nak tengok topik tu dia minta soalan-soalan apa, you boleh recheck semula untuk memudahkan kamu. So for you, I already make you more simple. So cikgu dah simpelkan kerja kamu dengan memberikan hot tips. Okay. Hot tips ini cikgu dah berikan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Apakah topik-topik penting yang kamu kena fokuskan dalam setiap chapter? Okay, cikgu hanya bagi untuk form 4, form 5 cikgu tak bagi, cikgu tahu.
Tapi dalam kelas hari ini cikgu akan bagi dulu ya. Dan juga tentang ramalan soalan A, bahagian D, bahagian C, cikgu ramalkan apa. Itu pun cikgu akan bagi sekarang. Okay, so kita ada masa dah. Kita terus masuk pada topik kita. Okay, kita akan pergi pada topik form 4. Apa yang kita kena fokuskan. So saya dah beritahu kepada anda, cikgu akan terlalu laju hari ini. So be prepared and be ready. Highlight sahaja. Okay, so cikgu akan terangkan apa benda-benda yang penting ya. Untuk chapter 2. For chapter 2 pelajar, kamu akan lebih ditanya dalam 2 jenis soalan. Satu mungkin they can ask you regarding on the elements, dan dia bersambung dengan bahagian tentang nombor proton, nombor nukleon dan kepada isotop. Atau soalan kedua dia mungkin tanya tentang heating curve of naphthalene atau acetamide, ataupun dia boleh tanya tentang penyejukan naphthalene. Dia boleh tanya eksperimen yang tu atau eksperimen yang ni. Tapi sekarang ada satu lagi jenis soalan di mana mungkin dia tak akan tanya naphthalene penyejukan, tapi dia akan bagi melting point, boiling point. From there they can ask you the question, apakah dia punya takat lebur, apa maksud takat lebur, definition, and then they can ask you apa bahagian bahan tu wujud dalam keadaan apa. All this can be the question. Okay, so apa yang kita kena fokuskan? Biasa kita buat kesalahan di mana? Okay, pelajar, definition which is very important for you guys. Kamu kena tahu tentang takat didih dan takat didih which is boiling point. Okay, definition of boiling point banyak kita nampak dalam trial kali ini. And then kita ada definition untuk proton number, definition on the neutron number. Cikgu tak nak terangkan because you already know. Untuk isotop, penting sekali ya, definition untuk isotop, take note. Kamu kena tahu, kamu kena sebut perkataan atom ini kena ada. Okay, atom which has the same, they are from same element, which has the same proton number and different neutron number, mempunyai bilangan proton yang sama, bilangan neutron yang berbeza. Perkataan atom ni biasanya kamu akan lupa. Atom yang sama unsur tu kamu lupa. Kedua, dia boleh tanya tentang properties pelajar. You tolong ingatkan, oleh kerana isotop they have same what? Dia mempunyai bilangan proton yang sama, maka sifat kimianya sama. Kenapa pelajar? Because kalau nombor proton dia sama pelajar, bilangan elektron dia sama. Kalau bilangan elektron sama, valence elektron sama. Kalau valence elektron sama, sifat kimia dia sama. Sifat kimia ditentukan oleh valence elektron. Kenapa? Dalam chapter 5 kita belajar, kalau dia ada logam, dia akan memindahkan elektron, mendermakan elektron dan membuat ikatan apa? It will do sebatian ionic, ionic bonding, which is kita panggil sebagai ionic compound. If let's say both are non-metal, bukan logam, apa mereka akan buat? Mereka akan share elektron antara satu sama lain, dan daripada atom mereka akan buat ikatan antara satu sama lain, iaitu kita panggil van der Waals force, and they will form what? They will form a new particle which is molecule already. So ini semua penting ya, untuk dari segi valence electron. Okay, so take note. And then mungkin soalan boleh tanya tentang pengiraan relative atomic mass, ataupun kita panggil sebagai GC metal relative untuk isotop. Dia akan bagi abundancy berapa peratus untuk klorin, contohnya 35 berapa, 37 berapa. Kamu darabkan dengan dia punya nucleon number dan tambah dapatkan purata. Purata adalah jawapan untuk dia punya relative atomic mass. Itu untuk yang tu. Okay, naphthalene pelajar, cikgu dah sebut naphthalene kalau soalan tanya mungkin dia boleh tanya tentang heating, iaitu dia boleh minta tentang pemanasan. Okay, dia boleh minta tentang pemanasan. Diagram dia very important. Masa kamu nak tengok diagram dia, tolong tengok di situ. Kamu kena letakkan dia punya termometer, jangan letak sampai ke bawah. Okay, tak boleh letak sampai paras ke bawah. Nampak tak pelajar? Okay, you cannot put until paras mencecah dia punya bahagian bawah ini. Tak boleh. Okay, so you kena letak dekat atas. Kedua adalah dia punya paras naphthalene. Nampak tak? Okay, paras naphthalene ini kamu kena letak, naphthalene kena bawah, air kena atas. Okay, kalau cikgu nak tanya satu soalan, kalau bahan tersebut, bahan organik yang kita guna solid tersebut, dia punya melting point dia ataupun takat lebur dia lebih tinggi daripada air, boleh tak kita guna water bath method? Kita menggunakan water bath method, boleh tak? Tak boleh ya. So kita boleh gantikan dengan apa pelajar? Kalau soalan tanya boleh digantikan dengan apa? Soal kita boleh sebut, jawapan kita boleh gantikan dengan minyak. Yes, very good. Hang. Okay, so done. Kita pergi pada next one. Okay, next one. Okay, kalau dia minta tentang penyejukan, very important adalah conical flask. Apa tugas conical flask ini? Conical flask ini untuk mengawal penghalang angin. Okay, dia menjadi penghalang angin. Masalah angin, faktor angin. And then kedua dia akan bagi graf. Okay, ini adalah soalan kebiasaan yang keluar tentang heating of naphthalene. So di sini pelajar sentiasa sangkut dari segi dia punya what we call the the state of matter, kamu tak ada masalah. Usually you can answer solid become liquid or liquid. But the problem is when it's come to apa berlaku di situ, temperature mengapa jadi constant? Mengapa jadi bukan zero, menjadi constant? Kenapa di situlah dia menjadi
melting point. Okay, what will happen? Kamu kena terangkan dengan ayat yang betul untuk 2 markah. So kamu kena terangkan bahawa haba yang dibebaskan diserap untuk apa? Kamu kena sebut haba diserap dulu untuk apa? Okay, heat energy is absorb. Very good. Absorb untuk mengatasi daya tarikan di antara zarah-zarah. Remember pelajar, until thermochemistry chapter berapa? Chapter 3 dalam form 5 kita belajar kalau it is an endothermic reaction. Endothermic reaction, which energy is higher? Which energy is higher? Teacher, we cannot see the TV properly, right? Okay. So, kamu nampak TV sekarang? Okay. So, sekarang pelajar. Yang dia punya, kalau ditanya dia punya endothermic reaction, yes, endothermic reaction formation formation bukan. Bond breaking ataupun ikatan, pemecahan ikatan, tenaga untuk digunakan untuk pemecahan ikatan, haba yang diserap untuk pemecahan ikatan lebih tinggi daripada bond formation ataupun ikatan pembentukan. Faham tak? Itu semua kamu kena take note. This is how they relate, okay? Next, untuk cooling curve saya rasa tak ada masalah, you pun akan tahu. Cooling curve biasanya dia akan tanya untuk bahagian yang malar juga. So please take note, cikgu dah terangkan benda-benda ini. Dan tahun ini cikgu rasa mungkin kalau dia nak perlainkan soalan, kalau dia tak nak bagi dari segi soalan yang basic sentiasa sama, they can play with 2 different type of question. Maybe they never give you about the graph, they will give you the melting point, boiling point. From there they start the question. They can start the question, which means if the question is related on heating of naphthalene or cooling of naphthalene. So untuk soalan ini yang penting cikgu dah beritahu dengan kamu banyak kali, cikgu pernah ajar dalam kelas cikgu, di mana sebelum takat lebur dia dalam keadaan apa belajar? Any substance, if it is before melting point, bahan tu dalam keadaan pepejal. Okay, and then after melting point it will be a gas. Okay, after sini cikgu letak sini ya. Okay, after boiling point atau takat didih dia adalah merupakan gas. Maka di tengah-tengah, di antara dia wujud dalam keadaan apa belajar? Liquid. So jangan ingat ini boleh keluar dalam soalan objektif saja. Soalan structure pun boleh bermula sebegini. Okay, they can ask you. So you have to know keadaan fizik. Teacher, okay, ada soalan. Cikgu nak dapatkan nota macam mana? Kejap. Okay, pelajar dengar sini. Physical state lain. Kalau soalan tanya what is the state of matter? Apakah sifat, bukan sifat, apakah keadaan fizikal jirim tersebut? Jawapan kamu mesti tak lari daripada apa? Solid, liquid dan gas. Kalau soalan tanya, apakah jenis zarah-zarah, type of particle, jawapan kamu mesti tak boleh lari daripada atom, molecule and ion. Inilah pelajar, walaupun soalan 1 markah, 2 markah korang hilang, kenapa? Careless mistakes. Okay, ini chapter ini cikgu tekankan untuk careless mistake. Okay pelajar, cuba beritahu cikgu R ini dalam keadaan suhu bilik dia dalam keadaan apa? R pada suhu bilik keadaan apa? Pandai. Kamu tengok suhu bilik kita lebih kurang 27 atau 30 degree Celsius after boiling point. Selepas boiling point ataupun takat didih. Maka dia adalah gas. Cuba jawab untuk S. Apa keadaannya? Apakah keadaannya? Very good. Keadaannya room temperature pressure kita punya bahan adalah dalam keadaan liquid iaitu pada 30 degree Celsius antara 10 hingga 40 kan. So dia dalam keadaan liquid. Very good. Okay, dan kita pergi kepada dia punya next question. Dia kalau soalan tentang saya kata satu jenis soalan lagi iaitu satu mungkin heating curve atau satu lagi tentang elements ataupun ditanya tentang proton number, neutron number. Soalan boleh bermula daripada sini. Atau dia bagi beberapa elements, dia minta pula tuliskan standard representation. Soalan pelajar fikir, what is standard representation? Standard representation is the symbol together with the neutron number and proton number. You kena tulis dengan betul. Okay, you kena tulis dengan betul. Iaitu contohnya kalau kamu nak tulis untuk sodium, you kena letak 23 dan juga 11. Faham? Okay, so itu cara yang kamu kena tuliskan. Okay, itu untuk standard representation. Selepas standard representation, dari situ dia boleh tanya tentang valence elektron, susunan elektron. Dia suruh kamu lukiskan struktur atom atau struktur elektron. Okey, struktur atom tu macam mana? Belajar. Struktur atom itu adalah kamu kena tulis berapa bilangan proton, berapa bilangan neutron di dalam nukleus dan elektron kamu kena lukis dengan petalanya. Nampak? Okey, itu kamu kena lukiskan. Nampak? Okey? Kalau ditanya tentang struktur elektron sahaja, kamu hanya di tengah-tengah tu tulis simbol sahaja. Tulis simbol atom tersebut. Contohnya kalau klorin letak Cl je. And then for chlorine is 287, right? So you kena lukis 3 shell. Nampak tadi tulis 3 shell? Okay, 3 shell tu untuk yang ni lah 281. So dia lukis 2, next 8, next is 1. Hanya elektron. Okay, jangan tersalah. Kebarangkalian besar boleh keluar tentang
structure of atom. Okay, take note. Okay, next. Untuk isotop tadi cikgu dah terangkan tentang sifat dia dan juga dia punya definition. Dan untuk kegunaan yang paling popular tahun ini ialah cobalt, carbon and phosphorus. Okay, take note untuk kegunaan cobalt, carbon dan juga phosphorus. Okay, dan chapter 2 dah siap. Kita pergi pada chapter 3. Okay, chapter 3 kamu biasanya akan mengalami masalah. Okay, kamu mengalami masalah dengan formula. Pelajar sentiasa ingat, kamu kena ingat dua perkara. Yang calculation yang very important for this year is kamu kena kira macam mana nak dapatkan mass dan iaitu jisim, dan kamu kena tahu macam mana nak dapatkan isi padu. Okay, apa tu isi padu? Volume. So untuk yang tu kita akan gunakan dua formula sahaja, iaitu formula pertama yang ini. Kalau kamu ada mol, kamu nak dapatkan dia punya jisim ataupun kita panggil sebagai mass, just terus darabkan sahaja dengan molar mass. Biasanya molar mass akan diberikan. Kalau soalan dia berikan mol dan dia tanya tentang isi padu iaitu volume. Okay, kalau macam tu kamu kena gunakan molar gas volume. Dalam soalan mesti dia akan bagi apakah keadaannya. Sama ada suhu bilik atau suhu piawai. So kalau suhu bilik kamu dah tahu 22.4 dm3, pelajar dm3. Tolong kalau answer dia nak centimeter cube, in objektif tolong tukarkan. Okay, RTP is 24 dm3. Okay, so cikgu hanya nak tekankan one thing, saya nak kamu tolong cikgu kirakan untuk cikgu. Soalan pengiraan macam mana nak buat cikgu. Very important soalan pengiraan, you kena pandai dalam menulis chemical equation. But most of the question kalau chemical equation telah diberikan, kamu punya kerja adalah untuk mengira sahaja. Contohnya dalam soalan ini dia kata, okay, dia sebut bahawa hydrogen peroxide. Okay, dalam hydrogen peroxide ini dia kata dia telah berikan bahawa 0.2 mol hydrogen peroxide. So saya tuliskan di terus ni because tak ada masa. Okay, so kalau kita tuliskan di sini hydrogen peroxide adalah 0.02 mol. So kita tuliskan 2H2O2 peroxide menjadi 2H2O dan juga O2. Nampak tak pelajar orang? Okay, nampak kan? Okay. So kalau kamu nak buat tindak balas ini, apa akan terjadi? Dia kata kamu telah gunakan 0.2 mol. Betul tak? Kamu start dengan hydrogen peroxide kamu diberikan bahawa 0.02 mol. So kamu tuliskan apa informasi yang kamu ada. 0.02 mol adalah hydrogen peroxide. Okey, kalau hydrogen peroxide 0.02 mol, apakah cara untuk kamu nak kirakan jisim air? Jisim air terus kamu tuliskanlah pertanyaan soalan dia di sini. Apakah jisim air? So first of all, you punya pergerakan mesti daripada sini. Kita guna teknik U-turn di mana kita kira dulu. Mol kita dah dapat, so kita dah tahu mol untuk hydrogen peroxide adalah berapa? 0.02. So macam mana kamu akan dapatkan mass? Sebelum tu kamu kena carikan nisbah. You have to find the nisbah between hydrogen peroxide dan juga air. Di sini hydrogen peroxide 2, air pun 2. Kalau macam tu ratio dia berapa belajar? 1 dan 1. Kalau macam tu mol is 0.02 mol. Dah. So terus kamu nak carikan berapakah dia punya mass, gunakan formula apa? Mol kena darab dengan molar mass. That's it. Faham tak? Sama juga kalau soalan pula dia tanya, dia sudah bagi tentang mole of hydrogen peroxide. Soalan tanya next question, dia tanya apakah isi padu pula. Okey, sekarang kamu tengok ratio dia dulu. Ratio dia di antara hydrogen peroxide dan juga oksigen. Perbezaan dia adalah berapa? Yes, very good. 2 dengan 1. Kalau yang ni 0.02, yang sana pula berapa? 0.01. Very good my dear IB. So what will happen? Kamu dah dapat dia punya mol 0.01 mol. So apa kamu kena buat untuk kamu nak dapatkan dia punya volume? Tengok soalan bagi berapa. Soalan bagi STP. So STP kamu terus darabkan dengan 22.4 dm3. That's it. Terus dapat jawapan. Faham tak? Tak susah pun. You have to write the equation balance. That is the first step. Equation kamu kena balance, then everything is okay. Kalau soalan dah bagi equation, no need to worry. Settle. Okay. Cikgu, tahun ini chapter 3 apa yang akan difokuskan? Chapter akan fokuskan tentang empirical formula. Empirical formula kita ada 2 eksperimen. Sebelum tu kamu kena tahu dia punya definition. Definition kita dah tahu dia adalah simplest. Korang mesti tulis simplest ratio of the compound. Salah. You kena tulis secara penuh. Kamu kena tulis formula yang menunjukkan nisbah nombor bulat teringkas bagi bilangan atom. Bilangan atom. The atoms of each element. Bilangan atom setiap unsur bagi satu sebatian. Mesti ada perkataan simplest ratio, kena ada atom bagi setiap unsur dalam satu sebatian. Atoms of all the elements in a compound. Mesti ada. Definition ini you must know. Take note.
Okay, so eksperimen mana tahun ni terlalu popular cikgu? Eksperimen ini. What is this experiment is for? Eksperimen ini adalah untuk reduction. Okay, kita kata sebagai reduction. Kita guna displacement menggunakan hydrogen gas pun kita boleh sebut. Displacement using hydrogen gas. Atau kita boleh sebut sebagai reduction reaction. So untuk reduction reaction ini kita boleh guna untuk bahan mana pelajar? Untuk logam apa kita gunakan? For which metal we use this one? Untuk which metal? Logam yang kurang reaktif daripada hidrogen. Contoh, siapa tahu contohnya? Contohnya adalah copper, contohnya adalah plumbum, contohnya adalah tin, contohnya adalah silver. Okey, kita hanya gunakan untuk logam-logam yang rendah daripada hidrogen. Maksudnya reaktiviti dia terlalu rendah daripada hidrogen. Asal pelajar yang ini bukan macam magnesium, dia asal dalam keadaan oksida. Daripada oksida kita gunakan gas hidrogen lah. Okay, so dia akan tukar jadi apa? Dia akan tukar jadi copper dan juga dia akan jadi air. Okay, so ingat pelajar, yang ini hanya untuk logam-logam yang lebih rendah. Kalau soalan tanya, boleh tak kita gunakan untuk magnesium? Jawapannya adalah tidak boleh. Kenapa? Kerana logam magnesium lebih apa? Jangan sebut lebih reaktif, lebih elektropositif boleh, atau electrode potential dia, inert value dia lebih tinggi. Okay, kamu boleh sebut yang tu. Okay, untuk eksperimen ini dia sama seperti crucible pot atau magnesium oxide. Reactive cannot teacher. Better don't use the word reactive. Okay, lebih baik kamu guna perkataan electropositive. Okay, lebih electropositive. Okay, sekarang kerana dalam tahun sekarang KSSR kita belajar reactivity series. Okay, now kita pergi kepada equation kamu dah tahu, cikgu dah terangkan tadi. Okay, next. Yang penting sekali adalah pemerhatian. Kalau copper, asal kita guna copper sebagai apa? Kita guna copper dalam keadaan copper oxide. So asal warna dia adalah hitam, pemerhatian. Okay, just magnesium is more electropositive. Magnesium is more electropositive metal. More electropositive than hydrogen. Maka dia tak boleh displace. Okay, dia tidak boleh disesarkan. Okay, next kamu kena ingat copper oxide. Copper oxide asal warna dia pelajar. Banyak kali kita dah buat latihan, orang mesti lupa dia adalah warna hitam, ya, hitam, black. So pemerhatian kamu dia semakin tukar daripada copper oxide menjadi copper. Warna perubahan perang. Ada juga pelajar tulis blue. Blue tu copper apabila larutan. Kalau larutan je blue. If it is a pepejal, logam yang single tak kahwin dia perang. Kalau kahwin kesian dia jadi gelap. Okay, dia jadi hitam. Okay? And then kalau dia jadi larutan dia cerah sikit. Dia cari cerah dia jadi biru. Dia jadi happy sikit. Okay, now kalau dia pepejal kita suka, good. Okay, now you have to know how to write the inference. Very simple. Kalau kamu kata black menjadi brown, hitam menjadi perang, apa yang jadi apa? Itu sahaja dia punya explanation. So you have to say that copper oxide dah reduce ataupun copper oxide it's become copper metal. Kamu boleh terus sebut benda tu. Copper oksida bertindak balas dengan hidrogen dan menjadi kuprum. Tu saja jawapan kamu. Tak perlu fikir banyak-banyak. Apa benda dia tukar. Kamu boleh sebut hitam tu siapa, perang tu siapa. Itu sahaja. Next, very important part. Soalan boleh tanya tentang apa? Langkah berjaga-jaga. Okay, langkah berjaga-jaga yang paling penting adalah yang ini pelajar. Yang last one. Macam mana kamu tahu the reaction is complete? Okay, how you know the reaction is complete? Dengan mengulangkan proses pemanasan, penyejukan dan juga penimbangan dengan berulang sehingga kamu dapat jisim yang malar, which is the heating, cooling, weighing process is repeated until, nampak tak? Okay, heating, cooling process is repeated until you get a constant mass. Okay, why you do that? Because kita nak ensure all the copper oxide is already reduced or not. Okay, itu kita punya persoalan. Okay, pelajar, kamu ada masalah dari segi pengiraan. Macam mana nak kira dia punya empirical formula. Saya rasa kamu banyak pernah dah buat. Yang penting jangan salah, ya. Ini adalah untuk reduction, iaitu hidrogen. Kamu kena tolak apa dengan apa. Untuk dapatkan copper, kamu kena ambil gelas dengan copper, tolak dengan gelas sahaja. Nampak tak? Kamu tak nak gelas dia, so potong yang ni. So kamu kena ambil 31.86 tolak 30.24. Fikir sebelum kamu tolak. Tengok benda tu dulu. And then untuk oksigen, kamu nak oksigen je. Benda belakang ni semua tak nak. So what do you need to do? 32.26. Tolak dengan yes dekat bawah yang 31.86. Sentiasa ada kalau pelajar buat kesalahan juga. Kamu ikut magnesium punya. So I think this one no problem. Mengambil mengira ratio tak ada masalah. Okay, next kita pergi pada next chapter. Okay, pelajar. Periodic table, walaupun banyak negeri tanya, kita tak tahu kerana kebanyakan fokus kita kali ini adalah pada chapter 8, chapter 5 dalam form 5. So periodic table kita tak tahu ada tak dia akan keluar atau dia bercombine dengan other chapter, we don't know. But
take note. Apa yang kamu kena take note? Kedudukan, iaitu kumpulan. Position, you have to know how to get the kumpulan, iaitu dengan tengok valence electron, color dengan menggunakan bilangan shell. Okay, next kamu kena tahu kumpulan 18. Kumpulan 18, kenapa dia lengai pelajar? Kenapa dia lengai? Kenapa dia lengai? Kerana dia naturally, dia susunan elektron dia sudah pun mencapai oktet dan juga duplet. Maka dia tidak perlu menerima, menderma atau mengkongsikan elektron. That's it. Kalau 2 markah. Kalau dia bagi 1 markah, just kata mencapai, sudah pun mencapai susunan oktet dan juga duplet. Tengoklah belah 4,5. Sakit hati betul. Masa cepat ya, masa cepat. Okay, next you have to know the users. Users tahun ini lebih fokuskan untuk neon dan argon. Yang paling saya nampak adalah yang paling saya nampak adalah neon light. Okay, argon pun kena tahu juga ya. Okay, untuk kumpulan 1, pelajar kamu kena tahu dari segi sifat fizikal menuruni kumpulan. Tak kisah, saya sudah cuba terangkan. Sifat fizikal dia, korang sebenarnya kena tahu beberapa perkara. Di mana, kejap. Di sini tak ada. Okay. Sebenarnya kamu kena tahu beberapa perkara di mana menuruni kumpulan apa akan berlaku pada sifat fizikal dia. Contohnya size. Contohnya tentang dia punya ke-elektronegatifan, ke-elektropositifan, takat lebur, takat didih. This is very important when moving down the group for soalan essay. Dia bagi 4 markah. So pelajar masih tanya, cikgu apa yang saya kena explainkan. Tapi sebelum cikgu pergi pada bahagian tu, untuk kumpulan 1 tindak balas yang famous tahun ini adalah bertindak balas dengan air 1. Okay, kamu kena tahu pemerhatian dia, observation. And then next kamu kena tahu tentang logam bertindak balas dengan air dan juga oksigen. Tadi air, sekarang oksigen. Kamu kena tahu dia punya observation dan juga chemical equation. Okay, so tolong take note my dear babies. Okay, just tengok sahaja. Untuk kumpulan 17, tulis apa yang cikgu beritahu semua, tolong tulis. Untuk kumpulan 17, you have to know the tindak balas antara halogen and also iron. Iron adalah besi, apabila bertindak balas dengan iron, dia jadi halogen, dia akan menjadi pepejal berwarna perang. Okay, dia akan jadi pepejal. First dia akan jadi brown fuel, lepas tu dia sejuk, dia jadi pepejal berwarna perang. Very very important, take note. Okay, ini untuk tindak balas. So tindak balas hanya 3 perkara ini sahaja. Untuk kala ketiga pelajar, kala ketiga semakin kamu bergerak dari kiri ke kanan, penting adalah size. You need to know about size. Kenapa size dia menjadi kecil? Kerana bilangan shell dia, apabila bilangan proton bertambah, number of proton bertambah. You want to get the notes? Okay, wait. Nanti aku akan beritahu. Okay, so untuk bilangan, kembali balik tadi. Untuk size menurut, apabila kamu bergerak kiri ke kanan, when you move from sodium to argon, kamu akan nampak dia semakin jadi kecil kerana bilangan proton dia meningkat. Tetapi bilangan shell dia tetap sama. Nampak tak? So bila bilangan shell dia tetap sama, bilangan valence electron dalam shell yang terluar, the valence electron in the valence shell increases. So what happened? The daya tarikan, attraction force between the nucleus will become stronger between the valence electron. So what happened? Dia akan tarik, okay, dia akan tarik the last shell to inward. So dia akan menyebabkan petala terluar kamu akan tertarik ke dalam. Okay, so cikgu dah berikan di sini. Cikgu dah terangkan kepada kamu. Kalau takat lebur, macam mana kamu kena terangkan dalam 4 poin. Biasanya takat lebur untuk group 18 and group 17 only meningkat. Kalau kamu tengok group 1, dia decrease tau. Jangan tak kata meningkat. Salah habis, okay. Kenapa? Dia adalah metallic bonding. Yang lain 2 tu dia adalah molecules, okay. Dan juga atom. Untuk kumpulan 1 dia adalah atom. So kamu kena tahu yang dia punya, bila saiz meningkat, dia punya daya tarikan jadi lemah, maka tenaga yang diperlukan untuk menciptakan ikatan untuk kumpulan 1 dia akan memerlukan lebih sedikit. Manakala untuk kumpulan 18 and 17, apabila saiz membesar, sebenarnya apa akan berlaku? Daya tarikan dia semakin kuat. Dia akan jadi lagi kuat. So apabila jadi kuat, baru dia punya lebih banyak tenaga. More energy is required to break the bonds. So itu tentang takat lebur. Okey, dan seterusnya kamu kena tahu tentang kereaktifan, iaitu dari segi kecenderungan untuk membenarkan elektron. We call it as what? Electronegativity, electropositivity. Untuk kumpulan 17, my dear babies, is electronegativity. Take note, kumpulan 17 is electronegativity. Menuruni kumpulan, meningkat ke menurun? Electronegativity. Menurun. Kenapa menurun? Saiz besar. Apabila saiz besar, distance between electron and valence electron akan jadi lebih jauh. Daya tarikan menjadi lemah. Maka susah untuk dia nak receive elektron. Okay, itu sebab dia mengapa electronegativity dia menjadi kurang. Semakin ke bawah, kamu akan nampak dia punya kereaktifan pun menjadi kurang. Kalau kamu bergerak kiri ke kanan, electronegativity bertambah juga. Kenapa? Bilangan elektron bertambah, valence elektron bertambah, daya tarikan menjadi kuat, maka lebih cepat dia menarik kerana bilangan shell yang sama. Very fast, sorry, because that's what you have to do in 1 hour seminar. Okay, logam perolehan, take note on dia punya
sifat-sifat yang special characteristic. That's it. Untuk kumpulan chapter 5 ini, chemical bond pelajar. Chemical bond, kalau kamu tengok walaupun beberapa negeri tanya, but this year saya rasa kurang dia punya soalan. Mungkin dia akan minta kamu bahagian hidrogen untuk lukiskan, atau dia suruh kamu terangkan tentang selulose. Okay, macam mana hydrogen bond dalam selulose dan sebagainya. Ionic bond dan covalent bond, just take note. Tahukan definition, tahukan macam mana nak lukiskan dia punya structural formula of structural electron structure, and then tolong ingat juga macam mana nak buat essay dia. Okay, kena sebut formation of the ion dulu, baru kamu kena sebut dia telah attracted to one another, apa formula dan apakah formula untuk apa compound yang terhasil. Itu cara untuk ionic bond. Kalau covalent bond, my dear babies, you have to know macam mana benda tu disilangkan. So untuk contoh cikgu bagi, antara karbon dengan oksigen, karbon dia ada 2.4, oksigen 2.6. Karbon memerlukan lagi 4 elektron, oksigen memerlukan lagi 2 elektron untuk mencapai susunan oktet. Okey, maka dia buat apa? Kamu kena silangkan pelajar, silangkan. Sini 2, sini 4, maka ratio kamu perlukan 1 karbon dengan 2 oksigen. Baru you plan for drawing. Okay, biasanya satu benda yang sedikit tu kita lukis di tengah. Okay, benda yang banyak tu kita lukis di luar. Okay, so you have to take note. Biasanya drawing, electron arrangement yang cikgu highlightkan di sini is very important. Take note. Cikgu dah berikan untuk kamu karbon dioksida. Kerana karbon dioksida dia boleh tanya dari segi fire extinguisher, and then dia boleh tanya juga tentang molecule, and dia akan boleh tanya tentang covalent bonding antara mereka. So untuk covalent bonding, pelajar ayat dia dah lain. Kamu kena sebut karbon kena bagi berapa elektron dan oksigen kena bagi berapa elektron. Ayat tu penting, bukan dari segi pembentukan ion. And then kamu kena sebut di situ berapa atom karbon kena berkongsi elektron dengan berapa atom oksigen. Dari situlah kita tahu macam mana the compound is produced. And finally you have to tell about the ikatan covalent dan juga sebatian covalent punya formula. If can, please add the dia van der Waals. Okay, satu lagi terlupa. Okay, done. Sekarang ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen pelajar, kamu kena tekankan tentang, kamu kena tahu macam mana daya tarikan tu akan terhasil. Hydrogen bond basically antara H-phone. Apa tu H-phone? Bukan high-phone. H-phone maksudnya hidrogen terikat dengan sama ada fluorida, sama ada oksigen atau nitrogen. Perbezaan ketara dia adalah, my dear babies, hidrogen ini mesti daripada molekul yang lain. Mesti daripada molekul-molekul yang berbeza. Okay, phone ini, phone iaitu fluorine, oksigen, hydrogen must be from the other molecule. Baru mereka akan tertarik antara satu sama lain menggunakan hydrogen bonding. Dan kedua soalan boleh tanya secara aplikasi. Kenapa ethane dengan ethanol? Ethane dia punya boiling point, melting point lagi tinggi. Kenapa? Dalam ethane dia adalah hydrocarbon. Dia dibuat daripada karbon dan hidrogen sahaja. Kalau ethanol dia dibuat daripada apa? Karbon, hidrogen, oksigen. Maka antara molekul satu ethanol, satu ethanol dengan satu lagi ethanol, apa akan terjadi pelajar? Dia akan boleh buat apa? Dia akan boleh buat hydrogen bonding. Contohnya antara karbon dengan, contohnya yang ni cikgu padam di sini ya. Okey, oksigen ini cikgu pecahkan dia dulu. Okey, dia kawan macam tu. So antara dua ini boleh ada attraction. So dia ada extra bonding, bukan saja van der Waals, dia ada hydrogen bond. So dia ada lebih hydrogen bond menyebabkan dia mempunyai melting point, boiling point lebih tinggi daripada ethane. Sebab tu ethane, cikgu sebut bukan alkane, cikgu sebut ethane. Ethane maksudnya C2H4, ethanol C2H5OH. Ethane wujud dalam keadaan apa? Dalam room temperature. Ethane adalah merupakan gas, betul tak? Liquid. Ethane adalah gas. Okay, ethanol adalah liquid. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan boiling point, iaitu takat didih untuk ethanol lebih tinggi. Sebab itulah dia liquid, betul tak? Okay, ataupun takat melting dia, melting point dan juga melting point, takat lebu dia juga. Okay, yang kamu kena bandingkan di sini adalah takat didih, kerana dia kita bandingkan antara gas dengan liquid kan. So dia exist dalam keadaan liquid. Kenapa? Kerana dia punya boiling point dia lebih tinggi. Okay, this is all can be application question. Nampak macam chapter carbon compound tapi boleh keluar dalam bahagian sini untuk hydrogen bond. Take note, my dear babies. Okay, and then next, dative bond, just take note tentang definition dan juga cara lukisan. That's it. Tak perlu fikir banyak-banyak, tak perlu sakit hati sangat. Just take note macam mana kamu nak lukiskan dative bond. Dative bond biasanya antara lone pair dengan hydrogen ion kan. So take note on that. Okay, that's it. Dan juga satu lagi akhir sekali, kamu kena tahu sifat kimia antara we call it as a
chemical property between sebatian ion dan juga sebatian covalent. Perbezaan physical property, kekonduksian elektrik macam mana, takat lebur, takat dia macam mana, dan juga akhir sekali kamu kena tahu tentang ketelarutan dia macam mana. Okay, next kita pergi pada chapter yang paling susah, yang sentiasa pelajar komplain. Okay, cikgu hanya nak tekankan 2 topik sahaja yang penting. Okay, yang pertama acid, kamu kena tahu definition, take note, kebiasaan acid kena take note. And then you have to take note on the kegunaan acid. Kalau ditanya kegunaan acid, lebih take note tentang acid sulfuric. You have to know about acid sulfuric. And then peranan air. Ini penting pelajar. Peranan air means which is a role of water. Kalau ada air, baru hydrogen ion terhasil. Kenapa? Acid akan mengayon, which is acid will ionize. Then only it produce hydrogen ion. Kalau ada hydrogen ion, baru ada free moving of ion, then only it shows the acidic property and it can conduct electricity. Betul tak? Okay. Kalau tak ada air, contohnya pelarut organik, boleh tak dia menghasilkan, dia mengayon dulu. Pertama dia kena mengayon, tak boleh. Kalau tak ada mengayon, tak ada hydrogen ion. Kalau tak ada hydrogen ion, dia bukan acid atau alkali dan dia tidak boleh conduct electricity. Faham tak? Take note pelajar, very very famous this year. So, cikgu dah pun terangkan kedua-duanya acid dengan alkali ya. Take note, very very important but I will more focus on ni dua-dua tentang ini adalah tentang alkali. Untuk alkali, dia akan menghasilkan bukan hydrogen ion babies, it is hydroxide ion. Hydroxide ion apabila alkali mengayon dia jadi hydroxide ion. Hydroxide ion kepekatan dia kamu kena fikir juga. Biasanya kalau dalam air dia dah menghasilkan hydroxide ion, maka dia bergerak bebas dan boleh conduct electricity dan dia akan menjadi alkali. Okay? Kalau dia adalah pelarut organik, sebut perkataan tu. Alkali tersebut contohnya seperti amonium hydroxide, dia masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan molekul, cikgu. Kenapa molekul? Kerana dia tak mengayon pun. Kalau dia tak dalam keadaan molekul, tak akan ada apa? Tidak akan ada wujudnya hydroxide ion. Tidak ada ion hydroxide yang wujud. Tiada ion hydroxide yang wujud dan bergerak bebas. Maka apa terjadi? Dia tidak akan mengkondukkan arus elektrik. Contoh untuk amonia dalam propanon, amonia dalam yang glacial. Glacial maksudnya apa? Tanpa air. Tanpa air. Which is no solution but it's dalam keadaan kering. Okey. Ini yang cikgu nak terangkan. Tengok soalan ini pelajar. Okey, soalan ini kamu tengok. Very simple. Ini adalah soalan tentang pelarut. Kamu tengok dia bagi hydrogen klorida. Hydrogen klorida is HCl. Acid ke? No. It is still in a keadaan molekul. So molekul ini akan jadi acid bila? Kalau dia larut dalam air saja. Tapi kita tak tahu mana air. Dia bagi pelarut M and solvent N. They never tell you which one is water. But they give you one observation. They put one zinc inside. When it dissolve and start to react, it means dia adalah apa? Hydrogen chloride itu telah bertindak balas. Hydrogen chloride dah mula bertindak balas, maksudnya dia bukan lagi molekul. Dia sudah pun jadi acid. Pandai korang. So, di mana dia jadi acid? Di mana kamu nampak buih-buih ini? Okay? Why there is a buih-buih? Why got gelombang? Why got gelombang? Kenapa ada gelombang pelajar? Hydrogen gas. Yes. Kenapa? Kerana first of all, acid ini telah larut dalam air, mengayon, menghasilkan hydrogen ion. Then only what happened? Yes, it become an acid dan dia ada hydrogen ion, maka dia bertindak balas dengan zinc. Apabila bertindak balas dengan zinc, dia akan menghasilkan zinc klorida dan juga apa pelajar? Hydrogen gas. Hydrogen gas, gas berwarna apa? Perang? Tak, berwarna tidak berwarna. So, tidak berwarna ini, remember my dear babies, dia akan gunakan burning wooden splitter, kayu uji yang menyala. So, kalau kamu masukkan dalam test tube, dia akan apa? Extinguish, terpadam dengan bunyi boom. Okay, next. So, kalau macam tu pelarut M ni, kamu rasa itu siapa? Kerana tak ada tindak balas pun, dia adalah pelarut organik. So, kamu kena tahu contoh pelarut organik seperti propanon atau benzin. Okay, ataupun propanon, ataupun kamu boleh sebut apa-apa larutan yang organik. Jangan sebut ethanol. Okay, ethanol jangan lagi. Kerana ethanol yang, kalau ethanol yang glacial boleh. Okay, so now kalau kamu tengok di sini, kalau dia minta kamu A dengan B, kamu sebut hydrogen chloride dalam beaker A tidak ionize. Kenapa? Dia dalam propanon. Masih eksis dalam keadaan molekul. Kita terangkan satu beaker dulu. Manakala yang beaker kedua, hydrogen chloride dalam air pula, dia telah pun mengayon dan mempunyai ion yang bergerak bebas, freely moving ion. Maka hydrogen ion boleh bertindak balas dengan zinc menghasilkan gas hidrogen. Kalau 3 markah, ini cara kamu terangkan. Okay. Another one more part yang cikgu nak terangkan kepada anda adalah soalan famous ini, iaitu pH value and the concentration. Pelajar,
Banyak kali dalam kelas-kelas cikgu dah terangkan, biasanya pelajar cikgu dah pandai dah sebenarnya dalam ni. Okey, cikgu nak tanya satu soalan. Cikgu sekarang bincangkan tentang acid, my dear babies. Acid biasanya pH value berapa? Ini kamu kena tahu dulu. Daripada 1 hingga 7. Kalau kurang daripada 4, dia adalah acid yang kuat, strong acid. Kalau kamu nampak dia lebih daripada 4, dia adalah acid yang lemah. Okey, acid yang lemah. So sekarang kamu tengok pelajar, dia bagi nilai pH di sini. Okey, dia dah bagi nilai pH dan atas dia sudah bagi acid. Kalau saya tak bagi nama, saya bagi X dan saya bagi Y contohnya. Boleh tak kamu tentukan mana acid mana? Boleh lagi ya. First, untuk pH value kita ada 3 faktor. Take note, kita ada kepekatan, kita ada strength of acid iaitu kekuatan acid atau alkali. Ketiga, kita ada kebesan hanya untuk acid. Kebesan maksudnya monoprotic acid dan juga diprotic acid. So kalau saya tak bagi nama, saya bagi X dengan Y. Saya bagi kepekatan sama, tapi pH value saya bagi berbeza. Yang tinggi menunjukkan dia adalah monoprotic. Kenapa? Ion hidrogen yang dihasilkan adalah sedikit. Dari sini very good Okay, now dalam soalan ini pula cikgu dah tutupkan dia punya nama. Kenapa kita nak teka daripada nama dia? So hydrochloric dengan ethanoic acid kan? Okay, untuk hydrochloric kamu dah, kalau tengok nama pun kamu dah tahu dia adalah strong acid. Kalau ethanoic acid kita dah tahu dia adalah weak acid. So perbezaan di situ kenapa? Strong acid dia akan mengayon dengan sepenuhnya, menghasilkan ion hidrogen yang banyak pelajar, yang banyak. Manakala ethanoic acid dia adalah weak acid, dia akan mengayon separa dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. So pH value ini dia berkadar terus dengan siapa? Berkadar terus dengan hidrogen ion. So hidrogen ion lagi banyak, berkadar songsang, tersilap pula. Okay, berkadar songsang. So bila berkadar songsang maksudnya lagi banyak hidrogen, lagi rendah pH value. Ini untuk acid, my dear babies. Acid. Okay, lagi tinggi, dia lagi rendah. So 1 ini mempunyai kepekatan hidrogen yang terlalu tinggi. Sebab itulah bacaan pH dia 1. Ini dari segi concentration dan soalan tahun ni banyak ditentukan tentang kepekatan. Dan dia boleh tukar dari segi, dia boleh bagi acid yang sama, okay, kepekatan yang berbeza. Ya, ini soalan adalah tentang strength of acid. Soalan contoh yang cikgu bagi di sini adalah jenis acid yang berbeza. Kekuatan dia berbeza. Satu yang lemah, satu lagi yang kuat. Satu lagi soalan dia bagi dua-dua kuat. Contohnya hydrochloric dengan sulfuric acid. Kamu rasa siapa punya pH tinggi? Beritahu cikgu sekarang. Mana pH dia tinggi? Sulfuric acid ke atau hydrochloric acid? Pandai, sulfuric acid. Pelajar cikgu ramai yang boleh jawab. So kenapa sulfuric acid? Kerana dia adalah apa pelajar? Di sini kedua-duanya strong acid. Both are strong acid. Merupakan acid yang kuat. Kerana dia adalah diprotic acid. Di mana acid yang menghasilkan 2 mol hidrogen ion apabila larut dalam air. So lagi banyak hidrogen, pH value lagi rendah. That's the concept. Okay, penerangan kamu kena tahu dari segi yang tu. Maksudnya kamu kena sebut dia strong ke weak. Macam mana dia mengayon. Berapa banyak hidrogen ion dia menghasilkan. Itulah penerangan yang kamu kena sebutkan. Okay, settle? Okay, sama juga untuk alkali. Alkali berbeza, kamu kena terangkan tentang hydroxide dia pula. Tapi pH value ingat dia berkadar terus dengan hydroxide. Lagi banyak hydroxide, lagi tinggi pH. So pH value yang lagi tinggi adalah alkali yang lagi kuat. So that's the thing that I can talk to you today about the acid and alkaline. Untuk garam pelajar, saya just beritahu benda-benda yang penting, tolong take note. Apa perkara yang kamu kena tahu adalah garam, kamu kena tahu definition dia. Kedua, kamu kena tahu ketelarutan garam. Garam, penyediaan garam tu mungkin boleh keluar sebagai soalan 11 kerana prosedur dia. So garam mana cikgu dia boleh tanya, penyediaan garam, it is preparation of salt. Saya lebih fokuskan kepada garam bukan anak tapi larut. Garam larut. Soluble salt, but bukan anak mungkin, kemungkinan besar. Kenapa? Prosedur dia kita guna sama ada logam oksida atau logam karbonat. Semuanya mesti dalam keadaan pepejal. Powder kan, powder form. So kita masukkan dalam apa? Masukkan dalam acid dan kita acid. Okay, supaya kita larutkan. So apabila kita larutkan, what's the time? Okay, apabila kita larutkan, kita akan dapat dia punya larutan garam. Tapi larutan garam tu seterusnya kita kena buat apa pelajar? Panaskan, lepas tu kita kena kacaukan, turaskan dan sejukkan dan kita kena turas balik dan keringkan untuk dapatkan dia punya crystal salt. So ingat prosedur ini very important dan kamu kena ingat dia punya warna garam, larutan warna garam tu dan kebiasaan cikgu punya prediction mungkin dia boleh keluar tentang magnesium chloride atau tentang zinc nitrate atau zinc chloride. Okay, take note Okay. Next, bukan yang tu saja, tolong take note on the double decomposition juga kerana kamu kena tahu dia punya ionic equation
macam mana kamu kena tulis ionic equation dan juga kamu kena tahu macam mana kamu nak buat pengiraan. So cikgu memang tak sempat sekarang, you have to do pengiraan, sama juga soalan menggunakan kaedah U-turn. Biasanya untuk solve, apa dia akan tanya pelajar? Biasanya dia mungkin boleh tanya calculate the kemolaran, calculate the volume, calculate the mass. Ini sahaja yang paling popular. Okay, volume, mass and kemolaran. Okay, dan okay, dari segi anion cation test, cikgu keluar tak? Okay, cation test mungkin sedikit, tak banyak, tapi yang kamu kena fokus adalah PB, copper, zinc. Take note. Okay, bertindak balas dengan sodium hydroxide and also with the ammonium solution. Please take note of observation and the test procedure. And then for the anion test is a bit famous. Tahun ni famous sikit. Yang famous adalah chloride, yang paling famous adalah nitrate. So take note. Okay, take note anion test. Okay, next rate of reaction. Saya nak kena laju, saya terpaksa kena laju sekarang. Rate of reaction paling penting adalah pelajar bahagian mana? Rate of reaction kamu kena tengok dua faktor. Collision theory. Faktor mana cikgu rasa cikgu target tahun ini? Pelajar, faktor yang banyak cikgu nampak dalam analisis adalah size of reactant, concentration. Itu mungkin dia boleh bagi dalam keadaan graf atau boleh bagi dalam fenomena. Apa maksud fenomena cikgu? Dia dah bagi macam ni. Dia bagi dua fenomena. Dia minta kamu terangkan mana dia punya rate of reaction dia lagi tinggi. Okay, so you have to know that macam mana keterangan dia. Kalau dia bagi dalam bentuk table, ada tips tau dalam kelas cikgu dah ajar. Kalau dia dah bagi dalam bentuk table, ayat pertama kamu kena sebut tentang kadar tindak balas. Kedua adalah faktor. Ketiga adalah ayat sokongan faktor. Cukup. Itu kalau dia bagi table. Table, kadar tindak balas, faktor dan ayat sokongan. Settle. Kalau dia bagi graf cikgu, macam mana saya kena terang? Daripada graf, pertama sekali benda yang kamu akan dapat adalah kecerunan. Okay? Dia punya kecerunan. So, you kena terangkan yang mana steeper, yang mana less steeper. Baru cakap tentang rate of reaction. Lepas rate of reaction, baru cakap tentang factor. Lepas factor, baru terangkan tentang dia punya ayat tambahan dia. Okay? Ayat sokongan factor. Faham? Ini kalau graf. Boleh tak belajar? Dua benda, kepekatan larutan dan juga size of reactant. Kalau macam tu lain tak keluar ke cikgu? Boleh keluar, iaitu temperature catalyst, dia mungkin dah bagi graf, dia suruh kamu explain graph 1 and graph 2. Terangkan perbezaan temperature and catalyst. Take note just untuk collision theory. Okay? So collision theory my dear babies, kalau keluar jangan tak pilih, mesti pilih. Kerana markah tu memang senang-senang boleh dapat 5 hingga 6 markah. So always must come with the factor. Contohnya size of reactant, mesti kena sebut size of reactant, total surface area is larger. Then kamu kena sebut apa? Pelanggaran berkesan. Pelajar, pelanggaran berkesan maksudnya apa? Dia kena berlanggar pada orientasi yang sama, yang betul. Orientasi yang betul lah. Dan kedua, kamu kena cakap tentang dia punya kekerapan pelanggaran berkesan dan juga tentang kadar tindak balas. Okay, 3 poin yang last tu sama je. Yang important you have to remember about the factor and the supporting factor word ayat. Okay, settle. So next. Okay, tadi saya dah sebut dah suhu dan catalyst, just take note. Catalyst tolong take note tentang dia punya activation energy. Okay. Dan pelajar, lakaran graf dalam teknik kelas cikgu dah sebut lakaran graf. Kalau dia minta kamu lakarkan graf, always ingat benda paksi Y ini adalah volume ataupun dia punya kamu nak tentukan dia punya kadar tindak balas, rate of reaction. So siapa yang lagi dekat dengan paksi Y, dia lagi tinggi rate of reaction. Graf yang lagi dekat, graf yang lagi dekat adalah graf yang lagi reaktif, okay? So yang jauh tu kurang reaktif. Dan manakala paksi dari segi ketinggian, kamu tahu siapa produk dia tinggi, siapa produk dia yang sedikit. Dari segi ketinggian graf. Kalau dia habis pada tempat yang sama, produk dia adalah sama. Faham tak? Produk dia adalah sama. So regarding on lakaran graf, tolong tentukan dulu. First of all, you kena tentukan siapa punya rate of reaction tinggi. Dengan cara apa? Cari faktor. Kalau sesiapa ada faktor menyebabkan dia punya rate of reaction tinggi, lukiskan graf yang tinggi dulu, yang sebelah lebih ke kiri dulu. Lepas tu baru lukis yang kanan, tapi jangan lupa kirakan dia punya mole juga. You have to kirakan mole so that you dapatkan dia punya amount of product dari segi volume. So daripada volume kita tahu berapakah paras kita kena stop graf tersebut. Contohnya graf ini, cikgu dah dapat fenomena pertama dia ada faktor suhu yang tinggi. Maka graf dia kena tinggi dan cikgu dah kira mole, daripada mole cikgu dah kira dia punya volume adalah 800 cm/2. So cikgu habiskan di sini. Graf yang kedua cikgu nampak suhu dia kurang. Mestilah graf dia di belakang. Dan cikgu nampak dia pun habis, dia pun mole yang sama. Mempunyai mole ni kamu kena tengok siapa pelajar. Mole ini biasanya kamu kena tengok larutan. Usually larutan adalah benda yang kita kata limiting agent. Basically in SPM banyak question. Tapi dalam soalan dia dah kata pepejal zinc itu adalah
tak sebut dia excess berlebihan, jaga-jaga. You have to calculate both mole and go for the what mole? Mole yang paling kecil. Ambil mole yang paling kecil untuk dapatkan produk. Jangan ambil mole yang besar. Kalau soalan dah sebut berlebihan, jangan fikir tentang benda tu. Abaikan benda reaktan tu, pergi kepada reaktan satu lagi. Biasanya reaktan tu adalah reaktan yang dalam bentuk larutan. Solution. So maybe the graph will be the same if the product is same, mole yang sama. Okay, done. Next, manufactured. Babies, this year very important is alloy. Dalam chapter ini adalah alloy penting. Dalam alloy, definition alloy, main component of alloy, 3 jenis yang cikgu dah highlightkan untuk kamu. Tujuan apakah kepentingan alloy? Alloy kamu kena tahu dia akan meningkatkan kekerasan dia lagi kuat, dia tahan karat dan dia akan memperbaiki rupa logam. Okay, untuk memperbaiki rupa logam, appearance of the metal lah. Dan seterusnya kamu kena tahu cara lukisan untuk alloy itu. Pure metal biasanya atom dia sama sahaja dan dia cepat bergelongsor satu sama lain kalau kita apply force. Tapi kalau ada alloy, substance yang lain ada dalam satu pure metal, what happen, dia tidak mudah menggelongsor. Kamu kena tahu kenapa dia tak menggelongsor, kenapa dia keras. Benda tu kamu kena tahu. Next adalah kamu kena lebih fokuskan pada brass, bronze. My dear baby, siapa yang masih tak ingat lagi bronze tu copper dengan siapa? Okay, copper dengan siapa? Brass belakang dia S kan? Bukan S, kamu kena gantikan dia dengan Z. Brass dengan bronze, tukar je. Bronze akan habis dengan ZE kan? So dia bukan Z, mesti dia akan ada apa? Dia akan ada tin. Manakala brass pula mesti dia ada zinc, berkahwin dengan copper. Faham tak? Itu kaedah dia. So loyang, gangsa dan satu lagi steel. Very important this year. Okay, done. Next, kita pergi kepada ceramic. Take note, glass take note tentang kegunaan, karakteristik. Just take note. Tapi banyak soalan tentang alloy. Banyak. Boleh keluar sebagai structure, boleh keluar sebagai S. Okay, form 5 pelajar. Form 5 banyak kali cikgu dah buat, okay. Redox, saya rasa pelajar cikgu semua dah pakar. Tapi pelajar-pelajar yang kamu masih lemah dalam redox, carbon compound, acid base, cikgu sekejap lagi cikgu akan beritahu apa caranya. Okay, untuk redox pelajar tolong fokuskan pada apa? Oleh kerana amali kamu dah keluar tentang Voltaire cell, so Voltaire cell kebarangkaliannya sedikit saja. So kita lebih fokuskan pada siapa? Kita lebih fokuskan kepada, mana dia? Okay, kita fokuskan kepada YouTube. So untuk YouTube tips dia cikgu dah banyak kali sebut, terus carikan siapa adalah oxidizing agent. Pelajar, kalau pelajar cikgu, mereka dah hafal. Kita kena hafal 5 oxidizing agent, iaitu kita ada chlorine water, bromine water, acidified potassium manganate, acidified potassium dichromate and iron 3 ion. Dia adalah oxidizing agent. So kalau kamu dah tahu siapa oxidizing agent, yang terbalik adalah apa? Yang satu lagi adalah reducing agent. Daripada reducing agent, you already know it will be oxidized. So terus guna teknik anode. Anode is not only used for Voltaire cell, anode you can use for everything. But belajar dengan cikgu wanita, you akan dapat tahu semua rahsianya. Anode adalah untuk kamu lebih kepada tindak balas yang mengalami pengoksidan. So, pengoksidan biasanya negatif. Dan dia akan menderma elektron. Another one more thing my dear babies, dia biasanya adalah negatif terminal hanya untuk tanpa sel kering. Without battery baru dia negatif. Kalau battery dia adalah positif. Okay, take note . Okay, next. Cikgu punya ramalan mungkin dia boleh keluar tentang penyesaran logam kerana soalan tahun ni confirm akan ada cell notation. Tahu macam mana tulis notasi sel? Notation sel mesti kamu tulis anode dulu baru tuliskan cathode. Okay, tolong tuliskan anode dulu baru tuliskan cathode. Anode kamu mesti tuliskan tentang dia punya electrode sambung dengan electrolyte. Okay, then tanda 2 sengkang tu, then sambung dengan electrolyte balik dan juga kepada electrode. Okay, itu penting . Then dia mungkin tanya, kalau soalan ini dia boleh tanya tentang E0. E0 sentiasa pelajar, remember kamu kena tolak cathode tolak dengan anode. Bukan anode tolak cathode tolak anode. Okay, so take note on that part. Bagi pelajar yang masih ada masalah, cikgu okay, boleh nampak skrin lagi tak? Okay, bagi pelajar yang boleh dengar cikgu tak? Nampak tak? Nampak skrin tak? Kerana cikgu tak nampak di sini sebab tu. Yes. Kamu kena aturkan dia dulu. Better you all aturkan, pelajar. Aturkan dia punya negatif dulu. Letakkan value. Kalau dia bagi 2, you go for the negative. Letak negatif di atas. Contohnya soalan B ini. Okay, soalan B ini. Okay. Yang negatif adalah lebih, apa kita panggil? Negatif adalah dia merupakan reducing agent. Yang lagi negatif dia lagi reducing agent. Yang lagi positif dia adalah lagi oxidizing agent. Itu cara dia sebenarnya. So antara dua bahan stannum dengan iodine, kamu rasa siapa adalah reducing agent?
Reducing agent kita adalah, kamu jangan sebut. Reducing agent always must focus on your right, kanan. Reducing mesti kanan. So jawapan stand. Tengok pelajar cikgu boleh jawab dengan betul. Okey, manakala ejen pengoksidaan adalah siapa? Ejen pengoksidaan kita mesti tengok siapa? Mesti tengok sebelah kiri. Hafal satu benda. Saya suka tengok kanan. Kanan is reducing agent, is oxidized, correct? So yang reducing agent will be iodine. Oxidizing agent, sorry. Ejen pengoksidaan adalah iodine. So kalau dia bagi 3 benda, dia minta kamu, aduh, terkilat. Okay, kalau dia minta kamu susunkan more oxidizing agent strength dia lebih tinggi atau oxidizing agent decreases, itu pun cara dia first step, aturkan dia mengikut dia punya negativity dulu, daripada negatif ke positif. Atur dia macam tu, then contohnya macam ni ya, soalan A ni cikgu dah aturkan, okay, so dah negatif ke positif. So yang sebelah kiri adalah siapa? Reducing agent. Ingat, ke atas, semakin ke atas lagi jadi kuat. So, kalau soalan tanya meningkat ataupun increasing order of the reducing agent, jawapan jangan pandang kiri, kena pandang kanan. Jawapannya adalah Fe2 positif, iodine, letak I je tapi letak negatif, tapi letak 2, then next adalah zinc. Itu cara dia. Kalau ditanya oxidizing agent, ingat pelajar oxidizing agent sentiasa kiri, tapi first step tolong aturkan. Okay, tolong aturkan dia daripada negatif kepada positif, dan lepas kamu atur, ke bawah, semakin ke bawah is oxidizing agent. So jawapan adalah zinc 2 positive, iodine and iron. Tak ada masa. Okay. Next, pelajar, take note voltage cell dah keluar tapi just baca sahaja. You have to know siapa ion yang akan oksidas, siapa logam yang akan logam yang akan oksidas, siapa ion yang akan discharge ataupun kita panggil reduce, dan kamu kena tahu apa observation dia. Biasanya teknik anode tu akan memberi kamu semua jawapannya. Okay, kalau kamu gunakan teknik belajar bersama cikgu, kamu akan tahu daripada teknik anode tu you boleh dapat semua jawapan. Okay, next, so take note dah, very important also, but dah keluar. Tapi tahun ini cikgu rasa oleh kerana voltage dah keluar, electrolysis is very important. Take note on concentration CBI dan juga purification or electroplating. Okay, dia mungkin tanya tentang elektrod. So dua itu penting. And last kali kamu kena tahu tentang kamu kena tahu tentang pengaratan. Besi yang logam yang kuat, apa dia akan buat? Logam yang kurang reaktif, apa dia akan buat? That's you have to know. But cikgu punya fokus lebih kepada electrolysis dan juga penyesalan logam. Untuk pelajar chapter 2, please hafal semua chemical reaction. Hafal chemical reaction, tengok perbezaan antara alkane, and then tolong ingatkan macam mana nak tulis isomer dengan betul, namakan isomer dengan betul. Cikgu bagi satu cara sahaja di sini. Okay, untuk yang ni, kaedah dia, you always have to find the longest chain. Longest chain carbon yang banyak adalah yang ni, betul tak? Second step is tolong letakkan segitiga untuk functional group. Kalau kamu nampak double bond, hydroxide, carboxyl group, carboxylate group, kamu letak triangle. Dan benda yang di luar daripada lukisan kamu tu dipanggil sebagai branch chain. So it is easy for you to name. Contohnya yang ni nama dia apa? Nama dia adalah boot. Boot dekat mana functional group kita? Dekat carbon nombor 1, so boot 1 in. Dan kita dah siap nama depan dan nama belakang. Dan branch chain dia adalah methyl. Okay, branch chain dia adalah methyl. Methyl dekat kamu berapa? Ini 1, ini 2, ini adalah 3. So 3 methyl boot 1 in. Okay, next. Okay, persamaan dan perbezaan antara physical property, perbezaan antara alkana, alkena, sifat. Kamu kena tahu. Ini adalah cikgu dah letak satu chart untuk kamu cepat hafal. Boleh nampak tak pelajar? Okay, nampak tak? Tak nampak screen? Okay. So kamu akan nampak di sini satu adalah tentang soalan dia, formula, dan kedua kamu akan nampak di situ adalah the fold reaction. Di sini sebenarnya kamu tak nampak. Screen ada masalah sebenarnya sekarang. Okay, kamu akan you have to remember, teacher, can we have those notes? Okay, so pelajar, saya just habiskan dengan cepat dah. Untuk carbon compound tu tolong take note. Cikgu dalam nota ni memang cikgu dah letakkan semua. Chemical equation, difference between alkane and alkene. Untuk thermochemistry, please remember about displacement and also combustion. Displacement, combustion, take note pengiraan dan sebagainya completely. And finally untuk chapter 5, you have to take note on bahagian apa? Soap. Okay, you have to take note on soap. Kamu kena tahu tentang cosmetic. Traditional medicine hanya ginger, ginseng dan juga aloe vera. Okay, dan kamu kena tahu satu modern medicine iaitu analgesic. Okay, analgesic. Kamu kena tahu tentang satu ubat yang pertama, analgesic lah, kamu kena tahu tentang aspirin. Okay, untuk aspirin. Okay, and the last one is untuk bahagian kosmetik. So tolong take note on cosmetic definition dan juga akhirkan dengan dia punya
nanotechnology. You have to know about nanotechnology and green technology. So pelajar, ramalan cikgu untuk form 4 cikgu dah berikan kepada anda. Untuk form 5, siapa yang boleh ambil snapshot, boleh ambil snapshot. Kalau tak boleh, tak apa, cikgu akan share dalam Telegram group kita nanti. Ini adalah the full topics. Sekarang dalam screen tak nampak ya. Okay, tak nampak because my device is got problem. So I will share to you later. Okay, wait. So dia tak connect actually. Okay, so you have to take note on carbon compound. Untuk bahagian chapter 5 ini tolong tengokkan tentang you punya chapter 5 tadi ya. Okay, and then next memang tak boleh connect. Okay, so pelajar yang penting untuk nota nanti, okay, pelajar-pelajar kalau kamu nak dapatkan nota, screen saya tak boleh tunjukkan sekarang. Bagi yang masih kamu rasa kamu terlalu tertekan kerana chapter-chapter penting saya masih lemah lagi cikgu, but no problem. Cikgu punya kelas LMR masih ada. Bagi pelajar-pelajar yang dah join kelas LMR cikgu, nota hari ini yang cikgu tunjukkan dalam screen kamu akan dapat dalam LMR kelas next month, March kita akan dapat. Bagi pelajar-pelajar yang belum join LMR, topik acid base, topik salt, topik apa lagi? Chapter 8, chapter 1, 2, 3, form 5 dan juga chapter 8 polymer. Polymer penting cikgu nak beritahu. Polymer penting, kamu take note on polymer and natural rubber, polymer tentang reaction dan juga dia punya lukisan polymer. And then untuk dapatkan syllabusnya dan juga dapatkan info complete daripada cikgu, tolong kamu join dalam LMR program cikgu. Kita ada lagi 2 kelas LMR. Cikgu akan guide kamu daripada exam. Habis kamu biology first ke? After biology, I will guide you until exam. Teacher, please send the notes in edu group. I will send to you for the LMR student. We will send it to you through our group. Okay, saya akan hantarkan kepada anda during our next class. Don't worry, I will send it to you during our LMR class next class, my dear babies. Okay, so no problem. So my babies, sorry screen tak dapat ditunjukkan kerana saya punya laptop ada iPad ada masalah di sini. Yang important is pelajar ramalan. Cikgu ada 12, saya dah bagi kepada kamu. Last topic is ramalan soalan SPM, right? Cikgu letakkan 12 topik. Okay, 12 topik itu cikgu akan sharekan kerana dalam sini cikgu tak boleh tunjukkan. LMR ada grup Telegram ke? Ya, ada grup Telegram. So nanti kamu boleh join. Okay, bagi yang tak ada tu boleh join. LMR, siapa yang join untuk March sahaja kamu akan dapat nota tersebut kerana itu adalah nota untuk the next LMR program. Okay, next pelajar untuk topik-topik ramalan tu cikgu terus masukkan dalam Telegram sekejap lagi sementara kamu rehat untuk ekonomi nanti. So bagi yang telah join pada hari ini cikgu ucapkan syabas dan cikgu ucapkan best wishes to you all untuk exam kamu nanti. Hope you all akan score betul-betul, buat dengan confident, confirm you all semua boleh. Just be confident, okay? So thank you for joining and see you all in next program and with the great wishes and with the blessings. Thank you so much. Bye-bye. Bye.